Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita malam ni dalam sesi. Ni sesi seterusnya. Hari tu last week kita ada sesi dengan Mami Glow. So malam ni kita ada sesi yang best juga daripada seorang founder yang hebat. Dan untuk pengetahuan you all, dia ni dah start orang yang saya akan panggil malam ni, insyaAllah dia dah start buat sales hampir cecah 5K dari rumah at the same time dia masih bekerja. So malam ni you already ke ready? Okay, so sebelum kita start, saya minta anda bantu saya panggil kawan-kawan yang belum join untuk join sesi malam ni, sebab malam ni sesi dia sangat penting. Sesi ini sangat penting, especially untuk anda usahawan ataupun yang baru nak jadi usahawan, tengah fikir betul ke, boleh ke buat duit, boleh ke tu, boleh ke ni. You kena join, you kena berada dalam sesi live malam ni. Alright. So sementara kita start, saya nak share satu story lah. Ada orang kat sini yang suka story tak? Nak dengar saya punya story ni? Story ni story best, yang sangat inspiring, yang saya rasa macam bila saya dengar story ni lah, saya rasa macam wow, orang lain boleh, aku pun boleh. So that's why saya nak share dengan you all benda ni. So saya harap you dapat sesuatu daripada story yang saya bakal share malam ni. Korang okey ke okey ni? Kalau ada yang dah masuk tu, Assalamualaikum, selamat datang. Boleh komen you daripada mana. Sebab sekarang ni PKP dah bersambung kan. Kecuali ada 3 negeri. Kelantan, Perlis, Negeri Sembilan kot, siapa tak ingat. Hai Masna, thank you for joining. Alright, so saya nak share story. Pasal story apa? Ni adalah satu story pasal satu pembuat kasut. Company yang buat kasut, yang mungkin you all pernah dengar. Pernah dengar tak? Okay, selalu apa company kasut yang you all pernah dengar? Boleh komen kat situ. Company kasut yang top, memang top, paling top sekarang lah. Kita tak cakap 10 tahun lepas punya top, tapi sekarang, hari ni, company apa yang top? Cuba teka, apa company dia? Company dia, yes, adalah Nike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Company dia adalah Nike. Nike, Nike. Kenapa saya nak share story Nike malam ni? Okay, macam ni. So Nike ni semua orang ingat dia, semua orang tahu Nike ni adalah sebagai satu company yang besar tau. Company dia bernilai lebih 100 billion. Billion bukan million, bukan trillion, mana lagi banyak Saya rasa billion lagi banyak lah Bernilai Mary Sarawak, welcome, thank you. Selamat datang. So Nike ni dia company yang sangat besar dan dia memang sangat-sangat gah. Tapi tak ramai yang tahu, founder Nike ni, Phil Knight nama dia. Phil, Phil dengan Knight, Knight. Phil Knight ni dia adalah dropship. Dia adalah dropship kasut. Tahu, daripada dia buat dropship tu kasut sampai dia buat kasut dia sendiri. Perjalanan dia memang panjang. Dan saya tak akan cerita semua malam ni. Saya just nak anda tahu bahawa Phil Knight ni start daripada bawah, start daripada zero, macam kita. Dan yang bestnya, dia jual kasut dekat boot kereta tau. Dia buka boot kereta belakang, dia jual. Dia buat stok 5 pasang kasut je. Tak ada orang beli. Daripada first dia start tu tak ada orang beli, sampai sekarang dia dah buat company lebih 100 billion. Dan saya rasa Nike dah lebih 50 tahun lah. Lebih 50 tahun dalam pasaran. Dan dia start daripada dropship. So kadang-kadang orang cakap dengan saya rasa macam dropship ni tak boleh buat duit. Nak kaya, saya kena buat produk sendiri. Itu silap dia. Kesilapan tu kat situ. Nak buat produk sendiri boleh, memang you boleh kaya. Tapi satu, you kena ada duit. Satu, you kena ada kekuatan mental yang cukup. Dan satu lagi, you kena lagi hebat daripada dropship. Sebab bukan senang kita ni yang dropship, yang agent ni semua, kita sebenarnya level, kita main game marketing je. Kita tak buat produk, kita tak perlu deal dengan supplier, kita tak perlu buat billboard besar-besar sebab HQ dah buatkan. Macam tu contoh dia. So kita dah senang. So that's why kalau you all yang start dengan dropship sekarang ni, one day you akan grow, you akan jadi besar, company yang besar. You akan buat 100,000 sebulan, nanti pergi ke 300 sampai 1 million sebulan. Itu tak mustahil. So malam ni, sebelum kita pergi jauh, saya nak share juga dengan seorang yang kita bawa kan
Ni special ni, kita bawa daripada Bangi. Bawa kepada you all malam ni sebab benda ni saya nak share dengan anda. Sebab saya harap bila kita start, you all boleh take note, ambil point dan you boleh dapat belajar sebanyak mungkin. Sebab susah nak ambil masa so far ni. Alamak, saya dah sebut pula. Aduh kantoi. Saya susah nak ambil masa so far, so tak apa, saya cakap lah terus. So malam ni kita nak share pasal Sofwa, founder Ashwa. So susah nak ambil masa sebab dia ada macam-macam kerja, tugasan, buat bisnes lagi. So malam ni saya curi masa dia sikit untuk anda. So kita tak nak lengahkan masa. Saya harap you all dah ready. Kita akan call dia dan take note, ambil point, supaya kalau anda dah ada team, you boleh guna untuk share pada you punya team. Ataupun kalau you sendiri yang baru nak start, dan saya harap you boleh dapat sesuatu daripada malam ni. Boleh Thank you so much pada yang join. Sofwa, Gloria, Effie, Patra, Jonius, Masna. Alright. So kalau ada kawan-kawan yang belum join, you boleh panggil, boleh tag, boleh share pada dia supaya dia boleh tahu. Boleh join malam ni. Okay Alright. So kita start. Saya akan call dia. Harap-harap dia boleh angkat terus secepat yang mungkin. Suara saya okay Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey Sofwa. Hai. Okey, malam ni Sofwa, kita sekarang ni ada buat satu live event. So ramai tengah dengar ni. Ya. Okey, hai semua. Ramai tengah dengar ni. So diorang ada malam ni dia just nak dengar Sofwa mungkin share sesuatu. So sebelum tu mungkin Sofwa boleh start dengan kenalkan diri dulu. Boleh tak? Boleh. Okey, pertama saya saya Nur Sofwa Hasna Hadi. Kalau you all tahu Facebook live saya, Facebook page saya ialah Ashwa. Okey, dan saya merupakan ejen AO Walid. Alhamdulillah, dan sekarang silver agent untuk AO Walid, dan alhamdulillah mempunyai dropship dan juga ada agent di bawah. Okey, dan saya pun bermula daripada dropship seperti yang leader Hasnul cakap seperti tadi, bermula daripada dropship memang boleh buat duit. So itulah permulaan saya dalam AO Walid. Alhamdulillah. Okey, so betul, saya pun lupa nak beritahu sebenarnya. Dalam Laleli kita ada 3 level untuk warrior. Kita ada bronze, silver dengan gold. Dan Sofwa dia baru naik jadi ke silver bulan lepas kan? Bulan lepas baru naik silver. So kita ucapkan tahniah sebab benda tu bukan senang. Sebab you kena start buat macam-macam benda baru, you kena start buat pengorbanan, baru you boleh capai satu level. Dan insyaAllah lepas ni mungkin si Sofwa pun kita saya dan saya pun akan plan untuk bantu Sofwa untuk pergi ke gold pula, insyaAllah. Itu plan kita. Amin, terima kasih Sifu. Amin, insyaAllah. So mungkin Sofwa boleh kenalkan macam mana boleh kenal AO mungkin boleh share daripada pengalaman macam mana first journey lah kita panggil, first journey dengan AO. Mungkin boleh share dengan kita punya penonton malam ni. Okey, sebenarnya saya dah lama sangat kenal AO Walid. Dalam 3 tahun lebih. Okey, sebab kakak ipar saya yang sulung memang dia dah pakaikan untuk anak dia. Dan memang masa tu kita tak terfikir sebab kita tak ada anak. So kita macam okey, tahu produk tu bagus je lah kan. Tapi tak ada terfikir nak buat bisnes ke apa, tak ada. Dan daripada sejak saya mengandung, bersalin, memang sejak tu saya dah start guna untuk anak. Dan masa tu memang ada experience di mana anak saya sendiri mengalami pneumonia, di mana batuk berkahak. Dan kahak tu melekat dekat paru-paru. So infection. Bila infection, kena ambil nap lah. Di mana nap ni sedih kan kalau tengok anak kita kena nap. Dia kena pakai topeng, dengan mengamuk-ngamuk, meronta, kena bedung. Lepas tu saya pun cuba pakaikan balik. Okey, sebenarnya saya dah pakai lama masa dia mengandung, masa dia dah lahir, first day of
dia lahir saya dah pakaikan egg wallet. Tapi sebab kiranya jadikan itu minyak talent lah. Tapi bila lama-lama tu saya rasa macam saya ni bergantung sangat ke pada egg wallet ni. So saya pun cuba tukar minyak lain. So lepas seminggu 2 minggu saya tukar minyak lain tu, Ana jadi batuk yang berkahak tau. Okay, jadi saya pun makin lama dia macam sesak nafas. So daripada situ saya pun bawa pergi hospital, dia demam semua, infection. So memang dia kahak dia susah nak keluarkan. So masa tu mak saya cakap kesian dekat dia. So kita sebenarnya kita kena tolong dia untuk cairkan kahak. Cara nak cairkan kahak tu antara alternatifnya kita boleh nap, okay, dan alternatifnya juga kita boleh sapukan egg wallet. So saya pun gunakan balik egg wallet sebab masa tu berkala pun terputus macam tu kan. So saya pun gunakan balik egg wallet, sapukan kat dada. Internet. Okey. Okey, kita sambung balik boleh? Boleh. Sampai mana dah? Putus sekejap. Minta maaf line betul lah, line malam ni problem sikit. Saya nampak. Ya, sebab hujan. Mungkin saya nampak Glow, Mas Nah pun cakap ada line problem. Saya pula tiba-tiba terputus. Tak apa. Okey, dah sambung. Mungkin boleh teruskan? Okey, so sejak daripada tu saya rasa produk egg wallet ni sangat bagus dan why not saya kongsikan pada orang. Start di situ. Maksud dah 3 tahun dah kenal. Alhamdulillah. Ya, 3 tahun tapi itulah baru tahun ni saya baru bermula untuk berkongsi pada orang. Yalah. Masa Anas dulu dia pakai nap tu, nebulizer tu, itu pengalaman pertama kan tengok orang buat baby buat nap. Ya, betul, pengalaman pertama. Apa perasaan baby masa tu? Bukan perasaan kita, perasaan baby kita nak tengok. Masa tu Anas umur perasaan berapa ya? Saya rasa terseksa dia masa tu. Dia rasa rimas, dia rasa yalah baby kan, kita sendiri pun tengok tak sanggup. So saya rasa sejak daripada tu saya kongsikan kat orang, sanggup ke nak tengok anak kita kena nap. Betul. Sebab itulah saya berkongsi dekat orang. Alhamdulillah. Okay, so macam kan Alhamdulillah. So lepas pakai, so apa kesan dia? Kan kita so far dah stop, lepas tu pakai balik. So lepas pakai balik tu macam mana? Apa efek dia pada Anas, pada keluarga? Alhamdulillah, lepas pakai tu konsisten. Dia punya konsistensi kahak tu mencair dan mudah je dia keluar. Even cikgu dia pun recommendkan saya macam akak kalau contoh minyak habis kan, dia akan ingatkan saya, akak minyak egg wallet Anas dah habis, esok bawakan ya. So kat situ memang berterusan dan saya pun happy sebab saya boleh kongsikan kat kawan-kawan saya yang senggugut. Dan benda tu sangat membantu. Even suami saya pun pakai kalau dia pening, migraine ke, dia akan sapu ke egg wallet. So egg wallet ni sangat membantulah insya-Allah dengan izin Allah lah. Okey, so ni testimoni ni. Senggugut boleh, pening kepala, migraine boleh kan? Tapi betul. Sebenarnya saya nak kongsikan kat sini bukannya apa, tapi saya nak kongsikan value produk kita tu sebenarnya kita tanggungjawab kita untuk kenalkan kat orang. Betul. Kalau tak kenalkan berdosa Kalau hukum marketing pun berdosa kita tak share benda bagus kat orang lain. Okey. So far dah start pakai. So mungkin boleh share macam mana daripada user boleh jadi seller. Macam mana boleh berubah tu? Apa yang menyebabkan so far rasa macam nak buat bisnes pula lah. Boleh share sikit. Okey, seperti yang saya katakan tadi, terima kasih Sipu. Seperti saya katakan sebelum ni, saya bermula daripada dropship. Okay, mula-mula memang saya tak fikir pun nak kongsi dekat orang. Tapi lepas Anas dah keluar hospital, so saya start berkongsi. Saya cerita kat kawan saya yang kawan sekolah je ya, tak pergi mana-mana pun, kawan sekolah je. Saya cakap, ni minyak ni Anas guna. Lepas tu one of saya punya sekarang dropship, iaitu Sakina start guna juga. Lepas tu bila dia guna je, angin keluar semua. Lepas tu start daripada Sakina tu, dia pun bercerita dekat semua orang, dekat satu sekolah. Dan akhirnya satu sekolah semua beli egg wallet. So dari situ saya rasa saya kena ada stok ni. So saya pun buat keputusan untuk beli 10 botol untuk jadi ejen. So itulah permulaan saya buat egg wallet. Sebab masa tu ada Farah. So Farah beli dengan saya.
Sakina beli dengan saya, Kak Noh beli dengan saya, FT pun ada beli. So kat situ saya rasa tanggungjawab ni saya pun belilah 10 botol. So saya bermula dengan dropship, kemudian saya beli jadi ejen. Itu Bronze story dia. agent. Ya. Lepas tu bila saya dah jadi bronze agent, pada bulan Mac saya dah start PKP kan? Bulan Mac kan? PKP, betul. So saya dah start belajar daripada Lalely. Daripada Lalely Empire ni lah saya belajar untuk start business buat Facebook page. Sejak daripada saya buat Facebook page ni, barulah saya ada confident untuk betul-betul kongsikan AO Walid ni betul-betul ada branding bisnes saya sendiri. So saya rasa macam, bila kita ada Facebook page, kita ikut je apa yang leader kita suruh, Lalely, InsyaAllah kita dah dilorongkan jalan yang betul. So daripada situ saya start buat betul-betul AO Walid. Saya jual, saya buat Facebook page. Dan saya terbuka hati untuk buat betul-betul sebab dengar tak semua? Boleh. Yang lain semua dengar kan? Kalau tak dengar boleh komen lah. Pada bulan teruskan. Pada bermulanya PKPB kan. Kita semua kena ada di rumah. Jadi suami saya bekerja di bahagian airline. Dan ada ura-ura lah, dah ada perkeliling macam tu lah, ura-ura lah. Kabar angin mengatakan yang airline ni akan buang pekerja. Jadi sejak daripada tu saya rasa macam, kita tak boleh start makan gaji abang. Kita kena shiftkan kita punya pendapatan untuk kita tambahkan. Sebab kita tak boleh harap kita nak bekerja makan gaji saja. So bila saya dapat pilihan daripada company untuk ambil MSS, iaitu Mutual Separation Mutual Separation Scheme. Apa ya? Mutual Separation tu lah. MSS tu. Mutual Separation Scheme. Mutual Separation Scheme. So daripada situ saya macam, kita kena buat bisnes. Start buat bisnes. So dah ada penekanan kat situ yang saya memang kena berubah. Betul. So daripada itulah saya buat Ashwa untuk saya perkenalkan AO Walid. Selain daripada saya perkenalkan AO Walid, saya juga perkenalkan yang saya ni Cikgu Tadika, dan saya nak bantu ramai ibu bapa untuk nak bagi value kepada semua ibu bapa yang ada anak macam saya, untuk bagi ilmu-ilmu tentang parenting, tentang AO Walid. So it's very, saya nampaklah matlamat dia, dan saya thankful to Lalely sebab dorongkan saya, support saya macam mana cari ilmu-ilmu tu. So that's it lah. It started from there. Alhamdulillah. So itu good sharing. Banyak point yang dia share. So antara benda yang Sofwa share tadi, dia start buat dengan dia punya sekolah dia. Dia ni cikgu Cikgu Tadika kan? Ya betul, Cikgu Tadika swasta. So kita kadang jangan fikir pening sangat, aku nak jual kat mana, nak buka kabut sale kat mana. Kadang tak payah. Kita share dengan kawan kita je. Sebab kita orang pertama, kita nak bantu kan kawan kita kan. So Alhamdulillah. So itulah benda. Dan saya nampak pun tim Sofwa pun ada yang dah start masuk. Yuan, Feras, si Oyo. Thank you. Sebab inilah perjalanan dia. Bila kita buat bisnes seorang-seorang, dia lambat sikit. Tapi bila kita ada team, kita akan ada suatu energy tau. Energy yang membuatkan kita nak, go. Aku kena pergi. Aku kena hit, aku kena bantu team aku. So saya nampak Sofwa ni dia banyak bergerak, dia laju sebab dia dapat energy tu, untuk sama-sama naik dengan team dia. So itu good leadership lah, yang saya nampak. So mungkin Sofwa boleh share sikit lah, sebenarnya bila Sofwa buat benda ni, apa you punya big why? Apa yang menyebabkan Sofwa buat juga bisnes walaupun masih bekerja? Mungkin boleh share apa big why Sofwa? InsyaAllah, terima kasih. Pertama sekali, apa yang saya buat, saya selalu dengar live, selalu ambil ilmu-ilmu daripada leader saya sendiri. Pendek cerita, apa yang pertama sekali saya buat ialah saya ambil ilmu. Sebab leader saya iaitu Tuan Hasnul dan Cik Salma selalu ingatkan saya supaya kita semua tim Lalely untuk sentiasa cari ilmu, sebab
bila kita belajar benda baru, sebenarnya lagi banyak yang kita tak tahu. Dan bila kita dapat satu ilmu baru, kita akan realize, oh selama ni kita buat benda yang salah. Macam tu. So apa yang saya tekankan kat sini, itu sangat penting, just follow the leader kita. Bila kita buat sesuatu tu, kadang-kadang kita tak tahu benda tu betul. So bila kita ada leader, kita belajar daripada leader kita, so kita belajar daripada kesilapan juga. Lepas tu yang kedua, apa yang saya nampak ialah tindakan. Bila kita buat sesuatu, kita dah ada ilmu, kita perlu bertindak. Kalau kita tak bertindak, sama je macam kita tak buat. Dan bila kita bertindak, kita akan nampak hasil. Dan kalau salah, bukan salah lah, maksudnya kita akan nampak, oh saya salah buat lah. So kita akan nampak benda tu, kita akan realize cepat-cepat. So kita akan shift dan kita akan masuk track balik. Yang kedua ialah tindakan lah. Dan apa yang ketiga saya buat ialah konsisten. Okay. Misalnya saya memang pegang konsisten daripada Tuan Hasil sendiri, selalu saya ingatkan untuk buat je. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, kita ingat balik kenapa kita bermula dulu. So apa yang saya buat ialah saya post je, keep on motivate saya punya anak-anak, motivate Farah. Okay, dan konsisten tu saya nampak orang lebih percaya kat kita. Sebagai contoh, bila saya ada Ashwa, okay, dalam Facebook page, bila orang sentiasa nampak kita buat live, sentiasa tengok kita posting, mereka akan nampak, oh yang kita ni betul-betul serius untuk buat bisnes ni. So orang akan trust kat kita. Itu yang apa yang saya nampak lah. Dan Alhamdulillah setakat ni customer saya banyaknya regular customer, dan ada juga customer baru yang dulu tak percaya tapi sekarang dah percaya beli. Lepas tu dan saya nampak customer saya dah jadi dropship saya. Sebab value. Mereka pun nampak, oh AO ni boleh buat duit. Okay, dan yang terakhir saya rasa ialah mindset. Sebab kita kena fikir apa yang kita akan jadi pada 5 tahun yang akan datang. So, kita kena bertindak sekarang untuk tengok apa yang kita jadi, apa yang kita akan jadi. So, saya rasa keempat-empat ni saya pegang lah. InsyaAllah, dan saya pun harap membantulah. Tapi itulah yang saya belajar. Ada lagi banyak sebenarnya, tapi kalau yang nanti kan tak cukup masa. Tapi good. Thank you so much. Banyak point tadi tu juga yang saya nampak kan. So, apa nama benda tu, live tu kan, FB live tadi Sofwa ada sebut tu. FB live tu satu benda yang sangat-sangat bagus, especially zaman sekarang ni. Sebab apa, kadang-kadang orang bukan tak nak beli dengan kita, tapi dia tak kenal kita. So antara tujuan kenapa macam kita suruh kita punya team buat FB live, try je buat FB page, lepas tu buat FB live sebab kita nak pastikan orang kita punya bakal prospek kita kenal, nampak kita. So barulah ada datang trust kan. So good, very good point malam ni. Dan mungkin Sofwa kalau tak keberatan, mungkin boleh share apa impian Sofwa dalam bisnes ni. Impian ni free je. Impian ni free, tapi mungkin kalau Sofwa share impian Sofwa, mungkin boleh inspire orang lain untuk yang tak ada impian. Sekarang ni tak ada impian, tapi bila Sofwa share, mungkin menjadi inspirasi untuk dia. Boleh share tak apa impian Sofwa dalam bisnes ni? Okay, insyaAllah. Impian saya banyak. Okay, tapi saya sum upkan the big impian yang saya betul-betul, saya dan suami nak sebenarnya. Saya dan suami nak ialah financial freedom. Financial freedom maksud kami nak kurangkan expenses bulanan. Dan kami nak make sure that pada umur 40 atau 40 tu, kita dah tak ada hutang kereta, dah tak ada hutang rumah. So maksudnya kat situ kami nak cepat-cepat dapatkan saving untuk selesaikan hutang-hutang yang ada. Jadi it's a big impian yang memang kalau kami rasa macam jauh nak buat bisnes, macam malaslah hari ini nak buat live ke apa, so kami akan fikir balik, tak boleh, kita nak financial freedom, so we have to work hard for it. Itu yang impian kami lah. Dan seterusnya impian saya rasa semua orang ada impian yang sama, iaitu nak sama-sama bawa
mak ayah, suami, anak untuk mengerjakan umrah insya-Allah. Doalah harap COVID ni semua selesai dan itulah impian yang paling saya nak sangat, bawa anak, suami, mak mentua dan juga apa untuk ibu bapa pergi ke umrah. Amin. Dan itulah impian saya yang saya pegang sampai sekarang. Amin, InsyaAllah. InsyaAllah. Kita betul doakan juga agar impian Sofwa tercapai. Especially yang pergi umrah dengan financial freedom tu. Financial freedom ni once you dapat, you akan rasa macam hidup ni ada value lah. Kadang-kadang bila kita pergi kerja, balik kerja sampai orang tu rasa kosong kan. Dia tak rasa macam aku ada kehidupan tapi aku tak boleh nikmati kehidupan. So tu masalah dia. So bila you buat bisnes, sebenarnya you sedang create satu foundation untuk lajukan kita punya active income, untuk hasilkan passive income supaya kita boleh rehat nanti. Good. Saya pun suka impian tu, dan itu pun salah satu impian saya juga untuk financial freedom. InsyaAllah. Okay, amin. So alright, so malam ni kita ada ramai juga orang yang tengok ni. So mungkin ada yang dah buat bisnes, ada yang belum buat bisnes. So untuk orang yang belum buat bisnes, belum mula, tak berani, apa Sofwa boleh nasihatkan diorang ni? Boleh share dengan diorang. Okey. Okey. Kepada mereka yang masih belum start buat bisnes, bagi saya, saya sharekanlah sebenarnya kita kena grab peluang umur kita yang ada, kudrat kita yang ada sekarang untuk kita capai, untuk kita target apa yang kita nak. Sebagai contoh kalau kita rasa sama gaji is the best way, kita fikir balik 5 tahun akan datang, adakah kita akan makan gaji juga? Ataupun kita still nak mengharapkan duit gaji untuk tampung kita punya expenses. So, itu yang saya selalu fikirkan. Kalau saya tak buat bisnes sekarang, apa yang saya akan jadi 5 tahun akan datang? Dan saya juga berpegang pada Dr. Fazilah Kamsah, Dr. Fazilah Kamsah berkata, sebenarnya dia berkata ramai orang tak berubah bukan kerana mereka tidak mahu berubah, tapi mereka tak tahu atau tak nampak keperluan untuk berubah. Maksudnya daripada sekarang ni kita dah kena cipta impian kita apa. Mungkin orang akan kata, impian nanti tak jadi. Actually, daripada impian berangan kita akan jadikan diri kita 5 tahun akan datang. So, itu yang saya berpegang. Dan dulu saya masuk pertandingan speak untuk wakil sekolah seluruh Malaysia. Dan saya ambil tajuk Dream Boy untuk saya presentkan ke depan. Dan akhirnya saya dapat jadi finalis. Dan saya alhamdulillah dan feedback daripada saya punya talk tu, ramai yang mengatakan terinspirasi, dan sejak daripada itu mereka buat dream buat mereka untuk capai apa yang mereka impikan. So saya rasa impian tu sangat penting. So kepada you all yang belum start lagi, it's okay, duduk, sit down dengan suami isteri, cuba bincangkan apa yang you all nak jadi tahun akan datang, apa yang kita nak untuk value diri kita. That's it lah yang saya rasa. So kita kena tahu keperluan kita untuk berubah sebab apa. Power tu, dream board tu. Dream board lah, benda yang kita tulis kan, kita tampal apa semua untuk kita nampak kan. Magic number. Lepas tu Sofwa cakap pasal speak. Speak tu apa mungkin boleh share sikit dengan audience sini. Macam tu? Speak. Tadi Sofwa cakap sebut pasal speak apa benda speak tu? Apa tu speak? Speak seperti tadi. Apa? Maaf, sorry. Tak, ada masuk finalist kan, ada tu cakap. Finalist apa tu? Finalist. Speak. CPCD. Saya cerita mengenai Dream Boy. Apa program apa tu? Apa? Dia sejenis program ke apa tu? Dia program antar sekolah. Maksudnya sekolah kami, tadi kata satu, dia buat pertandingan speech untuk semua teacher. Seluruh Malaysia lah yang branch. So, saya wakil sekolah lah masa tu, insyaAllah. Tahniah. Kita ucapkan. Jadi finalis Alhamdulillah. Hebat. Hebat kita punya tim Laleli ni. Alright. Ramai.
Betul. So itulah nasihat si Sofwa kepada anda yang belum start buat bisnes. You all okay ke tak malam ni? Line nampak mencabar. So mungkin kepada yang ada problem tu nanti you all dengar ulangan lah memang mencabar sikit. Saya pun terputus kejap tadi. Okay, itulah cabaran nak berjaya kan. Ada macam-macam ujian. So mungkin last kali lah. Dalam ni ada juga yang dah buat bisnes. Tapi mungkin dia rasa macam dia was-was dengan diri. Dia cakap, ya asal aku tak berjaya lah. Orang yang masih belum hit. So apa? Mungkin Sofwa boleh nasihat Sofwa. Mungkin orang yang belum upgrade. Apa yang Sofwa boleh share dengan diorang. Supaya mungkin boleh bagikan dia satu bekalan semangat. Untuk dia grow, terus grow. Mungkin Sofwa boleh share sikit. Okey, sebenarnya nasihat sangatlah dia mau kepada berkongsi apa yang saya rasa sama. Sharing Sebab lah. saya pun masih lagi nak grow bersama-sama. Okey, so apa yang saya nak kongsikan ialah jangan kecewa, tak apa, kita buat je. Okey, teruskan berkongsi supaya orang nampak kita sungguh-sungguh nak berkongsi. Dan saya selalu ingatkan tim saya dan diri saya sendiri juga, selalu value customer kita. Jangan terlalu menjual, tapi value kan. Maksudnya, kita bagi value kepada customer kita. Kenapa kita perlu bagi, kesian. Saya tak nak awak tidur malam untuk jaga anak awak yang sesama yang batuk. At least awak pakai untuk anak, insyaAllah anak awak akan selesa. Okay? So, bagi saya, pastikan value yang ada. Jangan putus asa. Dan sentiasa ingat, kenapa kita berada di dalam line bisnes? Sebab apa? Okay? Adakah sebab maksudnya kita kena identify, sebab tu saya kata dream work sangat penting. Kita kena nampakkan magic number. Berapa kita nak jual sehari. So, macam saya memang letak dekat almari depan. Bila saya bangun, saya akan nampak, sehari 3 botol. So, benda tu keep on refreshing. Memang ada dekat bilik. So, kepada you guys, buatlah macam tu. Tulis. Yang penting tulis dan bertindak. Lepas tu, konsisten buat je. InsyaAllah saya harap bolehlah membantu. InsyaAllah memang membantu. Magic number kan. Dah tampal So, lagi satu ni, jangan berhenti untuk cari ilmu. Maksudnya, follow lead kita. Belajar, tengok live sebelum ni. Macam saya memang repeat live Leli. Kalau Leli ada buat macam Talk to Najib tu, saya akan follow je. Saya akan tengok juga. Betul. Itu sebab setiap knowledge, setiap kelas tu kita dapat energi sebenarnya. Kadang-kadang kita dapat ilham kan. Idea pun datang daripada kelas. So, Alhamdulillah. So, itu Sofwa punya kata-kata terakhir kepada orang yang nak buat bisnes, dengan orang yang dah buat bisnes. Dan Sofwa last month. Last month dia dah buat sale 4,840. So, insyaAllah kita sama-sama doakan agar Sofwa makin grow. Dan bawa tim-tim dia sekali naik, insyaAllah. Sebab kita semua nak berjaya kan. InsyaAllah. Ya, saya bersyukur sebab top seller saya bulan lepas pun dia dapat reward. Saya dah rewardkan duit. Betul. Antara idea dia adalah you kena reward you punya team kan. Betul Fera top seller dia. Tahniah Fera. Top seller team Ashwa. Good job. Teruskan buat, teruskan give value. Okay. Bila Sofwa cakap value tadi tu, saya teringat pasal Nike yang saya share awal tadi. Nike tu dia tak jual kasut Dia tak pernah cakap belilah kasut ni harga RM120. Dia tak pernah jual. Dia just cakap apa? Dia just jual adalah honoring great athletes. Dia menghormati atlet-atlet yang hebat. Itu je dia punya value. Sampaikan kita tahu, saya rasa you all pun tahu siapa yang dia naikkan dengan apa? Michael Jordan macam-macam lah. Kaepernick. So semua ni adalah orang yang dia upkan. Itu value dia. Dia tak pernah menjual tapi company dia 100 bilion lebih nilai. So jangan kita asyik nak menjual sebab orang tak suka dijual. Orang suka kita share kebaikan kan. So good point saya dapat daripada Sofwa malam ni. So thank you so much Sofwa. Terima kasih sebab luangkan masa dengan kita. InsyaAllah lepas ni kita call lagi.
Okay, so kirim salam dekat suami, dekat Anas. InsyaAllah kita jumpa lagi Ya, insyaAllah. Okay, bye. Alright, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ashwa. Bye. Okay, Alhamdulillah. So, malam ni lain mencabar, tapi saya harap you dapat sesuatu daripada sharing software tadi, which is saya nampak asal memang compact ni, impact dan padat sangat. So, mungkin kalau anda kan yang terlepas, ada terputus, nanti bila kita dah upload, you boleh tengok ulangan lah. InsyaAllah kita tak delete. Dan banyak value yang saya nampak tadi. Antaranya yang disebut FB Live tau. So FB Live ni, untuk bercakap pasal FB Live ni, saya nak share pasal Arnold Schwarzenegger. Arnold susah nak eja. Sekejap je ni saya nak share sebelum saya tamatkan ni. Saya nak share pasal Arnold susah nak eja. Arnold Schwarzenegger lah. So dia bercakap macam ni tau. Setiap tekan tubi yang dia buat, setiap dia sit up yang dia buat, setiap 1 minit yang dia buat tu sebenarnya membawa dia lagi rapat ke impian dia. Kan? So setiap FB Live yang kita buat sebenarnya kita sedang membawa kita punya kejayaan, kita punya impian makin lama makin rapat. So jangan penat, jangan putus asa. You keep doing. Kalau orang tengok tak kisah. You buat, sebab setiap benda tu you akan belajar benda baru. You akan start dapat confident. You start dapat keyakinan. You start tahu macam mana nak bercakap secara bagus. So itu adalah benda yang you boleh dapat kalau you start. Kalau you just fikir tunggulah aku nak buat FB lah kalau dah ada 1000 mata. Macam tu maksudnya you tak akan buat lah sampai bila-bila. Kan? So saya harap you dapat sesuatu daripada sharing software. You dapat satu aha moment ataupun satu kekuatan, bekalan untuk you keep on doing your business, teruskan business. Sebab anda ni semua adalah founder. You all semua adalah founder. You bukan agent, you bukan dropship, you bukan stockist. You adalah founder sebuah business. Macam mana saya cerita Nike tadi, Nike company yang beratus bilion tu, dia start daripada dropship. So sama juga dengan kita. So jangan putus asa, teruskan usaha. Jangan penat untuk buat bisnes, jangan penat untuk capaikan impian Big Y kita. Sebab diorang tu, orang-orang Big Y yang berada belakang kita ni, dia mengharapkan kita. So jangan kecewakan dia. Kita buat, insyaAllah sampai jadi. Alright, so itu saja untuk Lalali Talk Show malam ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, bye-bye.